Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita mula lewat sikit sebab hari ni kita nak baca banyak. Jadi kita mula lewat sikit lah. Tadi pun kita baca banyak. Kita baca hari ni satu muka surat insya-Allah, bermula dari ayat 70 sampai ke ayat 78. Insya-Allah. Cerita panjang ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jahhazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف
ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini surah Yusuf ayat 70, sambungan cerita. Jadi semalam cerita sampai masuk kota, adik-beradik dia daripada pintu yang berlainan, kemudian masuk jumpa dengan Yusuf alaihissalam, sehinggalah mereka pun duduk bersama-sama, boleh jumpa, dilayan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi dalam satu kesempatan, maka Nabi Yusuf sempat bersendirian dengan adik dia Bunyamin dan kata kepada adik dia, akulah Yusuf. Okey, akulah Yusuf. Dan dia buat satu perancangan untuk menjadikan adik dia tu duduk dengan dia. Dan dia kata fala tabta'is bima kanu ya'malun, jangan sedih pada apa yang mereka telah lakukan dulu. Okey. Maka apa perancangan, apanya strategi Nabi Yusuf alaihi salam? Falamma jahazahum bijahazihim, apabila dia membekalkan mereka dengan bekalan makanan yang mencukupi keperluan mereka. Jadi dia pun macam sebelum ni, letaklah barang-barang di atas kenderaan mereka. Nak buat balik dah, hari nak balik. Ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi,
maka dia meletakkan bekas minuman raja di kenderaan saudaranya Bunyamin. Ada riwayat kata bekas minuman dari perak. Dan ni yang paling ramai ulama kata. Ada yang kata bekas minuman dari emas. Okey? Ada yang kata bekas tu adalah bekas kadang-kadang diminum, kebiasaannya diminum, dan kadang-kadang digunakan sebagai cupak untuk menyukak makanan. Cupak untuk menyukak makanan-makanan yang istimewa. Ringkasnya, ia adalah bekas istimewa milik raja. Dia letak kat mana? Dia letak dalam kenderaannya Bunyamin. Thumma azzana muadzinun ayyatuhal 'ir. Lalu menyerulah seorang penyeru, wahai orang-orang kafilah ini, innakum lasariqun, sesungguhnya kalian adalah pencuri. Sesungguhnya kalian adalah pencuri. Lalu kemudian mereka pun kata, qalu wa aqbalu alaihim. Mereka bertanya sambil menghadap kepada orang-orang menteri yang menuduh itu. Dia pun paling. Bila nak pergi tu, innakum lasariqun, kamu pencuri. Azana muadzinun ni maknanya menyeru dengan suara yang kuat. Kalau kita azan, seruan. Azan. Dia bukan kata fanada munadi, panggillah seorang yang memanggil. Tak. Dia panggil istihar. Azana muadzinun, wahai kafilah, innakum lasariqun, kamu ni pencuri. Mereka pun berpaling. Qalu wa aqbalu ala, paling balik. Paling. Mereka kata, madza tafqidun, apa yang kamu hilang? Okey. Madza tafqidun, apa yang kamu hilang? Maka mereka jawab, qalu nafqidu suwa'al malik, kami hilang cupak raja. Kami hilang cupak raja. Cupak yang digunakan untuk sukak makanan tu hilang. Alat timbangan cupak lah. Maknanya bekas lah. Kami kehilangan cupak raja. Atau alat untuk sukat. Alat sukat. Dia kata, apa tu? Satu sa' dengan mikyal, mizan, mikyal, mizan. Mikyal ni, kalau mikyal timbangan, kalau mizan, kalau mikyal cupak sukatan, mizan timbangan. Dia ada dua alat untuk ukur. Satu ukur dengan berat, satu ukur dengan saiz. Kalau ukur dengan berat, kita panggil wazan. Wazan atau mizan. Dia ada dua cepek, dia letak satu batu besi tu. Kalau sekilo dia pun sama. Jadi macam zaman dululah. Itu dia panggil mizan. Sebab tu, di hari akhirat, diletakkan timbangan mizan. Sebelah sini baik, sebelah sini buruk. Hak mana lebih berat? Itu mizan. Ataupun kail adalah cupak ataupun alat ikut ukuran. Sebekah cupak ni kita ni lah. Jadi dia sebut dalam tafsir ni, alat tu bekas minum kadang-kadang digunakan untuk cupak makanan. Jadi dia kata kami kehilangan cupak raja. Lepas tu dia bagi pula tawaran.
waliman jaa bihi himlu ba'ir. Siapa yang memulangkannya akan diberi muatan seekor unta. Dapat ekstra. Siapa jumpa cupak tu, kami bagi muatan seekor unta. Wa ana bihi za'im, dan aku menjamin pemberian itu. Wa ana bihi za'im, aku jamin dia akan dapat. Aku jamin dia akan dapat. Jadi ini dalam bentuk satu pengisytiharan barang hilang, diikuti dengan tawaran siapa yang jumpa, dan diikat dengan jaminan daripada menteri. Siapa yang jumpa, aku jamin kita akan bagi satu muatan unta dari sudut makanan. Banyak. Satu muatan unta. Qalu tallah. Mereka menjawab, demi Allah. Tallah ni demi Allah. Laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard. Sesungguhnya kamu sedia mengetahui bahawa kedatangan kami bukanlah untuk berbuat kerosakan di bumi Mesir ini. Wa ma kunna sariqin. Kami pula bukanlah pencuri. Tadi kalau ayam molek-molek ada, kamu tahu kami datang ni bukan nak curi, kami datang ni niat baik, nak ambil makanan. Bawa adik kami pula ni. Lalu mereka kata, qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin. Mereka bertanya, maka apa balasan pencuri itu jika kamu berdusta? Kamu kata kamu tak datang niat jahat. Baik. Tapi kalau tiba-tiba ada, makna kamu dusta. Apa kita nak buat dengan orang tu? Qalu jaza'uhu man wujida fi rahlih fahuwa jaza'uh. Mereka kata, balasannya siapa yang didapati benda itu di kenderaannya, maka dialah yang menjadi balasan. Dialah yang menjadi balasan. Kadzalika najzil zalimin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Okey. Siapa yang bagi jawapan ni? Siapa yang tanya? Siapa yang jawab? Yang tanya pihak yang hilang. Kalau kamu dusta, apa balasan dia? Maka yang jawab siapa? Adik-beradik Nabi Yusuf. Dia kata apa? Ginilah. Siapa yang jumpa barang tu dekat kenderaan dia, mau ambil dia. Ambillah dia. Dan ini termasuk syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Okay? Kadzalika najzil zalimin. Demikianlah kami balas orang yang zalim. Mereka pun mula cari. Fabada'a bi'aw'iyatihim qabla wi'a'i akhi. Maka Yusuf pun mula memeriksa tempat barang mereka sebelum memeriksa barang saudaranya Bunyamin. Jadi sebagai tauriyatan, dipanggil tauriyah ni, nak suruh nampak real benda ni, dia pun mula cari di tempat kenderaan abang-abang dia dulu. Cari-cari tak jumpa, cari-cari tak jumpa. 10 orang cari tak jumpa. Thumma astakhrajaha min wi'a'i akhi. Akhirnya jumpa dekat kenderaannya Bunyamin. Dekat kenderaan Bunyamin. Kadzalika kidna li Yusuf.
demikianlah kami jayakan rancangan untuk menyampaikan hajat Yusuf. Ma kana liyakhudha akhahu fi dinil malik. Tidaklah ia akan mendapat saudara kandungnya menurut undang-undang raja. Apa maksud undang-undang raja? Bukanlah dia ambil hukuman tu mengikut undang-undang raja, tak. Undang-undang negeri Mesir bukan begitu. Kita tak tahulah apa dia undang-undang Mesir. Cuma Nabi Yusuf ni dia tanya saudara dia supaya mereka mengguna pakai syariat Nabi Ibrahim. Sebab tu dia tanya, kalau kita jumpa dalam barang dia, kita nak buat apa? Maka adik-beradik dia jawab, kalau jumpa, dia yang ambil. Pasal apa? Itu adalah syariat Nabi Ibrahim. Dan ini juga menunjukkan raja pada hari itu bukanlah mengikut syariat Nabi Ibrahim. Raja masa tu, pada ketika itu, tidaklah dia pengikut syariat Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Yusuf ni oleh kerana dia nak ambil adik dia dan dia nak guna syariat Nabi Ibrahim AS, dia tak guna hukum negeri. Sebaliknya dia tanya abang dia, kalau kita jumpa, kita nak buat macam mana? Abang dia kata apa? Jumpa kan, ambil orang tu lah. Tahan orang tu saja. Jadi setuju di atas perkara tersebut. Sebab itulah Nabi Yusuf AS ambil adik dia dan masukkan barang dalam tempat Bunyamin. Sebab tu Allah Ta'ala kata, ma kana liyakhudha akhahu fi dinil maliki illa an yasha Allah. Tidaklah dia dapat mengambil saudara kandungnya menurut undang-undang raja. Kalau undang-undang raja, tidak begitu. Tapi kalau undang-undang syariat Nabi Ibrahim, begitu. Narfa'u darajatin man nasha'. Kami tinggikan darjat, kedudukan siapa yang kami kehendaki. Kami kehendaki. Jadi di sini menunjukkan Nabi Yusuf alaihi salam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang syariatnya Nabi Ibrahim. Dia diberitahu oleh Allah mengikut syariat Nabi Ibrahim yang begini. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan pada setiap yang berilmu ada lagi yang lebih mengetahui. Jadi kalau kita kata hebatnya Nabi Yusuf, dia boleh tahu syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, padahal dia ni sudah pun berpisah dengan Nabi Yaqub puluhan tahun. Tapi dia tahu juga Allah wahyukan kepadanya, dan pada setiap orang yang mengetahui ada lagi yang lebih mengetahui, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perkataan tu itlak kepada orang, layak. Jangan pula tiba-tiba itlak kepada Allah. Allah ni maha mengetahui, dan pada setiap yang mengetahui ada lagi yang lebih mengetahui. Kalau pada Allah tak boleh kata gitu. Pasal apa? Allah ni maha mengetahui dan tidak ada yang lebih mengetahui dari Allah. Okay? Dalam tafsir ada sebut kisah seorang lelaki di depan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bila Ibnu Abbas riwayat satu hadis, bagi tahu satu hadis, jadi dia kagum. Dia kata alhamdulillah wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Alhamdulillah, dan setiap yang mengetahui itu ada lagi yang lebih mengetahui. Kata Ibnu Abbas, bi sama qulta, sangat buruk perkataan kamu. Mana boleh kata begitu pada Allah? Allah lah, dialah yang maha mengetahui. Tak ada lebih tinggi daripada Allah. Tapi kalau kata kepada makhluk manusia, tak apa. Okay? Nabi Musa alaihissalam, dia tanya Allah, ada lagi tak orang lebih tahu daripada aku? Allah Ta'ala kata ada, pergi cari. Pasal apa? Pada setiap yang manusia tu ada lagi ilmu. Boleh jadi kita ni hebat dah ilmu, tapi ada ruang yang kita tak tahu.
orang lain lebih tahu daripada kita pada sudut tu. Setiap manusia ni dia bukan yang paling alim. Yang paling alim tu, yang paling maha mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila kena tangkap tu, mereka pun kata, qalu in yasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Mereka berkata, kalau dia mencuri tidaklah pelik. Tak peliklah kalau adik dia mencuri. Pasal apa? Faqad saraqa akhul lahu min qabl. Pasal dulu abang dia pun curi juga. Dia kata depan Nabi Yusuf. Dia kata depan Nabi Yusuf. Tegamuknya kata lagu tu tak. Faqad saraqa akhul lahu min qabl. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. Mendengar kata-kata yang menyinggung itu, maka Nabi Yusuf pun menyembunyikan perasaannya dan tidak menyatakan kepada mereka, sambil berkata di dalam hati, qala antum syarrum makana, kamulah yang lebih buruk keadaannya. Kata kat aku, dia kata dah. Kamu tu benarnya jahatnya. Qala antum syarrum makana, kamulah yang lebih buruk keadaannya. Wallahu a'lamu bima tasifun. Kamu dan Allah Maha mengetahui akan apa yang kamu katakan itu. Jadi dia tak marah ke apalah. Dia sebut dalam hati je. Pasal apa? Sebab dia ada maslahat yang lebih besar, itu dia nak selamatkan adik dia Bunyamin. Lalu bila kena tangkap, bila kena dah jumpa, tangkaplah Bunyamin. Tangkap Bunyamin dan diambil sebagai hak milik raja. Hak milik Nabi Yusuf lah. Hak milik Nabi Yusuf. Sebab dia kata qalu jazaa'u man wujida fi rahli fahuwa jazaa'u. Dia jadi hak milik Nabi Yusuf. Ini syariat. Ini syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Tanya Abdullah. Jadi syariatnya, siapa yang kena tangkap dia jadi milik orang tu. Akhirnya Bunyamin diambil sebagai miliknya Nabi Yusuf alaihi salam. Inilah perancangan Allah berhukum dengan syariat Nabi Ibrahim. Tidak berhukum dengan undang-undang raja. Sebab apa? Kita tak tahu undang-undang raja tu macam mana. Cuma mengikut syariat Nabi Ibrahim, siapa yang kena tangkap mencuri, maka pencuri itu akan jadi hak milik orang yang dicuri barangannya. Jadi bila jadi gitu, Nabi Yusuf memiliki Bunyamin. Bunyamin ni milik aku. Jadi dia pun ambil Bunyamin. Qalu ya ayyuhal aziz. Bila kena ambil Bunyamin tu, mereka pun merayu berkata, qalu ya ayyuhal aziz, wahai Datuk Menteri. Ada Datuk juga dalam tafsiran. Situ ada? Situ Al-Aziz di situ. Dalam tafsir Pimpinan Rahman Syekh Abdullah Basmih ni, dia tulis wahai Datuk Menteri. Ada pangkat dah ni Datuk. Wahai Datuk Menteri, sesungguhnya dia, yakni Bunyamin, mempunyai bapa yang sudah tua lagi berpangkat. Inna lahu aban syaikhan kabiran. Seorang tua yang sudah berusia umurnya. Kabiran. Kabiran tua. Nabi Yaqub lah. Nabi Yaqub masa tu tua tu. Bukan setakat tua. Dia buta. Masa dia menangis. Nanti dia menangis sampai buta nanti.
Kemudian masa ni tak siapa lagi cerita buta dia. Belum lagi. Jadi dia pun kata ayah dia tua dah. Fakhudh ahadana makanah. Boleh tak kita ganti? Mau ambillah daripada 10 orang ni, ambillah mana-mana. Yang penting Bunyamin bebas. Kita ganti. Mu daripada 10 orang ni gantikan Bunyamin. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk atau senantiasa orang yang berbuat kebaikan atau berbudi. Jadi kata menteri, boleh tak ambil salah seorang daripada kami sebagai ganti Yusuf, ganti Bunyamin. Jadi mereka offer pasal apa? Orang lain tak apa, tak balik. Tapi Bunyamin kena balik. Orang lain tak apa, tak balik, tak apa. Bunyamin ni kita dah sumpah dah dengan ayah, mesti balik. Tapi tiba-tiba hak kena tangkap Bunyamin. Susah hati. Minta tukar dengan Nabi Yusuf memang dia nak Bunyamin ya, dia tak nak orang lain, dia nak Bunyamin ya. Lalu apa jawapan dia? Dia kata, kalau ambil Bunyamin, zalimlah aku. Pasal apa? Hak kena curi dia, tangkap orang lain, tak boleh lah. Jadi yang tu kita sambung besok hari. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.